Okey, saya sekarang ni berada di depan yang dikatakan pusat Freemason terbesar di negara kita ni, di Bukit Jalil. Jadi saya berada di sini, kebetulan telah hantar barang di sini. Inilah suasana terkini pada 31 Ogos 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni hujan lebat di kawasan OUG ni. Hari ini 31 hari bulan 8 tahun 2022, hujan lebat kawasan OUG ni. Jadi kita berehat dulu di bawah bumbung ni. Cuma kita teringat baru ni Datuk Seri Zahid di Presiden UMNO akan didakwa di bawah Atas Hasutan berkenaan dengan ucapan beliau ke sesi perjumpaan bersama dengan perwakilan baru-baru ini. Laju sungguh berbeza antara laporan yang dibuat kepada pihak lain dengan laporan yang dibuat terhadap parti UMNO. Jadi disebabkan parti UMNO ni adalah parti yang memang dihenyak-henyak oleh rakan dan juga lawan pada ketika ini. Mereka cuba untuk menjatuhkan parti UMNO ni, terutama nak menjatuhkan Presiden UMNO ni kan. Jadi Presiden sekarang ni dalam keadaan agak tertekan. Buat apa pun semuanya akan dikawal dan juga jika terlebih sikit akan didakwa dengan bermacam-macam dakwaan. Sesuatu yang kalau bagi aku pun suka juga kan, nak cakap apa pun tak boleh sebab semuanya akan diperhatikan pihak lawan dan juga pihak kawan. Mereka ni menunggu masa saja untuk menjatuhkan ataupun mendakwa Datuk Seri Zahid Hamidi ni, dan mereka inginkan Datuk Zahid ni masuk penjara secepat mungkin. Itu antara perkara yang mereka sedang plan. Plan yang pertama itu yang mereka cuba mempercepatkan proses mahkamah baru-baru ini, akhirnya ditarik balik. Nampak sangatlah benda-benda macam ni kan. Jadi kita dapat tahu siapa ataupun orang mana yang cuba untuk seboleh mungkin untuk menjatuhkan Presiden UMNO ni demi untuk mengawal UMNO daripada luar. Jadi kita pun ada fikir-fikir pun, kita ada Perdana Menteri daripada pihak UMNO, tapi Perdana Menteri kita ni dia lebih pada menjaga lawan daripada menjaga kawan. Jadi kita pun tengok macam tu. Saya rasa lepas ni kalau Datuk Seri Zahid Hamidi berak dalam seluar pun, kalau dapat tahu rakyat Datuk Zahid Hamidi berak dalam seluar, beliau juga mungkin bakal didakwa dengan dakwaan tertentu. Sebab apa, setiap perlakuan Datuk Zahid ni sedang diperhatikan, baik jiran, baik trafik, baik semua akan diperhatikan sedetail-detailnya demi untuk menjadikan Datuk Zahid Hamidi ni terlucut jawatannya sebagai Presiden UMNO dan terlucut jawatannya sebagai ahli parlimen. Itu aim dia. Aim lain tak ada. Aim mereka sebab apa? Dan kita lihat bahawa kes-kes Datuk Zahid Hamidi yang berada di mahkamah sekarang ini agak sukar untuk dipercepatkan dan agak sukar untuk disabitkan. Jadi mereka akan gunakan sabitan yang lain pula. Kalau tersalah cakap, saman. Kalau salah cakap, dakwa. Terberak dalam seluar, dakwa. Terkencing dalam seluar, dakwa. Apa makan terbersin atas meja pun kena dakwa. Even kalau kata dia basuh baju pun, tersikijai baju terbang masuk rumah jiran sebelah pun kena dakwa juga. Itulah antara benda-benda yang Datuk Seri Zahid kena hadapi sekarang ni. Itu realitinya sekarang, dan kita tahu bagaimana puak lawan dan juga puak kawan sedang cuba untuk menjatuhkan beliau pada ketika ini. Jadi kalau kata Datuk Zahid tidak melakukan sesuatu perkara yang dengan pantas, tidak mencium gerak kerja mereka secara pantas, aku takut UMNO akan kecil-kecil. Bila UMNO kecil-kecil, yang pasti gembiranya adalah parti Bersatu dan juga parti lawan. Mereka yang terutamanya parti Bersatu. Kerana apa? Wak Muhyiddin ni memang dia adalah orang yang dengki, dendam, gila kesumat pada parti Melayu ni, di mana dulu dia mendapat banyak manfaat sebagai menteri dalam UMNO, sebagai menteri dalam kerajaan, dan mereka terima belah sebagai timbalan Perdana Menteri di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib Razak. Tengok Datuk Seri Najib Razak ketika beliau memerintah, si Wak Muhyiddin ni selalu ganggu dia. Dia menjalankan kerja-kerja musuh.
dalam UMNO. Ganggu Datuk Seri Najib Razak untuk melakukan banyak perkara untuk menghadap kepentingan negara. Dia ganggu ini. Jadi itu Najib tidak tahan dengan gangguan ni, dari kena buang. Ni Muhyiddin ni kerana apa gangguan ni. Semua orang ibu dalam dunia ni, kalau kau sedang memandu kereta, kalau isteri kau ganggu kau memandu, kau pastikan stesen akan kuasa atau arah dia untuk diam. Jadi itulah yang berlaku pada Datuk Najib ni. Dia buang Muhyiddin ni, tapi dia tak ganggu pun perut nasi dia. Kau keluar daripada kerajaan, kau buat kerja kau sendiri, tak ganggu pun perut nasinya dalam bentuk dakwa dia dengan Menteri Dakwaan atau penjarakan dia. Tak ada. Datuk Seri Najib memikirkan periuk nasi orang tu. Dia memikirkan kalau aku tangkap masuk dalam penjara ni kan, apa cerita anak-anak dia, apa cerita. Dia fikir macam tu. Dia bukan cara Muhyiddin fikir, yang mana dendam itu nak penjarakan, kalau boleh nak bunuh. Dia ingat Muhyiddin ni dia boleh hidup 100 tahun kan. Pastinya umur itu akan sampai juga. Dengan keadaan dia sakit macam tu, dengan keadaan kesihatan macam tu, tapi dendam tu seolah-olah macam hidup ni dunia ni dia nak pukul semua. Itulah situasi yang berlaku pada kita ini, dan kita harapkan Datuk Seri Zahid ni berhati-hati. Kalau nak berak tu berhati-hati, tengok ke orang keliling dulu. Kalau nak kencing tu berhati-hati, tengok orang keliling dulu. Harap-harap kalau macam kencing nak berak tu tak ada orang tengok, atau tak ada paparazzi yang nak tengok, yang awak-awaan berkenaan dengan itu dan ini kepada Presiden UMNO kita itu. Gitulah sebut sedikit berkenaan dengan cerita semasa ni. Kalau Datuk Seri Zahid Hamidi tidak lakukan satu aksi pantas, aku takut plan mereka akan berjaya override plan UMNO itu sendiri. Ibarat kata orang, perkara yang buruk tu kalau very well planned, dia boleh mematahkan perkara yang baik tapi tak ada plan. So kita fikirkan, moga Datuk Seri Zahid Hamidi abah untuk menghadapi situasi ini. Dan apa, dalam keadaan gawat macam ni, kita tak boleh lagi untuk bersongkol dengan yang pihak musuh ataupun berpecah belah lagi. Kita terpaksa terima apa yang ada dan kita jalan terus. Kalau itu keputusan A lah, kalau keputusan B lah. Jangan lagi beri muka lagi pada musuh-musuh di luar dan juga musuh-musuh dalam UMNO itu sendiri yang sekarang ni sedang menjawab jawatan menteri, yang mereka itu sekarang ni bermuka-muka dengan Presiden dan juga dengan Perdana Menteri. Itulah hakikat sebenarnya yang kita perlu fikirkan, yang kita lalui, bahawa orang-orang UMNO, terutama pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO ni, semuanya dalam pemantauan musuh-musuh, baik musuh dalam UMNO dan juga musuh di luar UMNO. Jadi kalau orang-orang dalam majlis tertinggi dan orang tertinggi kepimpinan UMNO ni, kalau salah sedikit, even kalau kata kau marah anak kau dekat rumah tu, boleh didakwa. Sebab apa? Mereka sedang perhatikan. Kalau kau marah bini kau, boleh juga didakwa. Sebab ada orang pernah perhatikan dia dalam sekarang ni mencari mangsa bagaimana untuk menjatuhkan pemimpin UMNO dengan perkara-perkara yang sekecil-kecilnya, demi hala tuju politik mereka yang sempit, yang inginkan Melayu berpecah belah, akhirnya melemahkan bangsa kita di tanah air ini. Fikir-fikirkan dan renung-renungkan. Jumpa lagi episode seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.